juga niatkan mentaati Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Bila dia buat begitu, saya buat kerana taat Allah, maka kebiasaannya ibadat itu akan jadi besar dalam hati. Tapi kalau dia kata, yalah dah sampai waktu orang semua pergi kan, saya takkan saya nak bersama orang, jadi saya keluar sekali, maka dia akan merasakan ibadat tu akhirnya akan jadi pada dia satu bebanan. Okay? So niatkan daripada awal nak buat, jadi taat kan. Kita nak pergi kerja dengan banyaknya tekanan di tempat kerja. Bila kita pergi kerja semata-mata untuk nak mencari rezeki, cari makan, kan? Seperti mana orang lain cari makan, okay? Tak kaitkan kerana Allah, maka kita hanya sebut nak cari makan, cari rezeki, dia akan jadi susah, akan jadi berat. Kalau tak pergi pun tak apa, alangkah seronoknya kalau duit tu masuk je kan, kita tanpa kerja, kita akan fikir gitu. Tapi kalau kita fikir, makin saya berusaha makin susah, kerana Allah pahalanya dapat. Kerana ini buat kerana Allah, dan bukannya buat semata-mata ikut orang, maka rasanya lain nanti. Okay? Itu yang pertama. Yang kedua, merasakan bahawa bila mengambil air sembahyang dan buat apa saja jenis ibadat ini, dia sedang mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia sedang mendekatkan dirinya kepada Allah, dan dengan itu insya-Allah dia akan sampai ke tahap muraqabah, tahap pemantauan, ataupun merasakan bahawa seperti dalam hadis Islam, iman dan ihsan kan. Ihsan ialah apa? Nak kepada Allah, beribadat. Dan tadi itu buat kerana letak akan beribadat. Ka'annaka tarah, seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau tidak dapat ke tahap itu, maka buatlah dengan keyakinan bahawa Allah melihat. Fa'innahu yara. Okey. Jadi itu yang kita nak sampai ke tahap ke perasaan bahawa buat ibadat itu adalah untuk buat taat itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Okey. Supaya kita boleh sampai ke tahap ataupun darajat muraqabah, pemantauan, merasakan dengan yakin bahawa Allah melihat perbuatan kita. Dan siapa sahaja yang sampai ke tahap itu, mestilah dia akan buat dengan baik kan. Okey. Antara maksud ihsan adalah membuat dengan baik kan. Okey. Yang ketiga, mengikut jejak langkah Nabi SAW dalam melakukan amalan ibadat itu. Okay? Jadi apa yang dibuat oleh Nabi SAW, kita cuba ikut yang itu. Tanpa perlu kita tambah dan tanpa perlu kita kurang. Apa yang Nabi buat tu pun dah tak larat sebenarnya kita nak buat. Tiba-tiba kita nak tambah lagi kan. Okay? Dan apa yang Nabi buat tu dah sempurna, kenapa pula kita nak kurangkan? Okay? Yang ke berapa lagi? Banyak lagi. Yang ke-17. Mana? Nak tambah ke? Nak buka soalan ke apa? Tambah sikit lagi. Habiskan? Habiskan lah. Ya. Yang ke-17. Hadis ini kan, hadis ni kita tengok dan juga melalui huraian tadi, antaranya huraian yang ke-3, yang ke-3, 4, 5 dan lain itulah kan, banyak lagi. Ada menceritakan tentang sunat dan wajib. Betul tak? Sunat dan wajib kan? Okay. Apakah sebenarnya pendirian kita terhadap sunat dan wajib? Apakah sebenarnya pendirian kita terhadap sunat dan wajib? Hadis ni ada menguraikan sunat dan wajib kan? So kita ni macam mana? Apa pendirian kita? Adakah kita nak pilih yang wajib, tinggalkan yang sunat, ataupun buat yang sunat seperti ianya wajib, atau macam mana? Okay? Jadi nak menjawab soalan ni, kita dapati sebenarnya yang perlu dibuat oleh orang Islam ialah buat sesempurna mungkin. Okay, yang paling sempurna, dia cuba buat yang paling sempurna. Okay, tanpa melihat
adakah itu wajib ataupun sunat. Dalam praktikal kuat semua sekali. Ya kan, bila dalam praktikal tu kita pilih yang wajib, ya kan, sunat semua tolak, kan. Jangan buat begitu dalam praktikal. Okey, dalam praktikal dia kena buat semua sekali dan menganggapnya semuanya adalah imtithalan li syar'illah. Okey, mengikut, melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla dan menjejaki sunnah Nabi SAW. Okay, mengharapkan pahala dalam perkara tersebut. Okay. Akan tetapi dari sudut ilmiah tak apa. Dari sudut ilmiah kita perlu tahu ini sunat, ini wajib. Kenapa kita kena tahu? Supaya kalau ada orang tertinggal, kita tahu hukumnya apa. Kita pun kalau tertinggal, okay, maknanya kita yalah, kita tertinggal bukan lupa lah, tertinggal orang lupa kan. Tak, maksudnya kalau orang yalah, dia tak buat yang itu dengan anggapan itu adalah sunat, sedangkan itu adalah wajib. So kita kena uraikan bahawa anda kena ulang semula wuduk anda ataupun air sembahyang anda, kerana itu sebenarnya adalah wajib. Contohnya kan, dia belajar mungkin dia tak ingat sangat mana sunat mana wajibnya kan. Dia dah sampai lah, dah 18 faedah yang boleh diambil daripada hadis. So dia mungkin dah bercampur, lalu dia menganggap basuh muka tu sunat. So dia kata air tak banyak, so kena pilih lah kan contohnya. So dia pun tak basuh muka. So basuh kepala, basuh tangan, ataupun basuh tangan, basuh kepala dan basuh kaki. Muka dia tak basuh. Dia masuk, kita tengok muka dia bedak tu ada lagi kan. Kenapa dia kan? Dia kata kerana air tak ada dan air kurang dan apa dia? Saya pun, ini kan sunat Ustaz. So kita mengatakan tak, itu adalah wajib. Okay. So dengan itu dia kena buat apa? Dia kena ulang dia semua. Okay. So kena bezakan dua perkara. Satu ialah dari sudut ilmiah. Dari sudut ilmu, kena tahu bezakan antara yang wajib, sunat. Dan juga sebelum tu kena bezakan syarat, rukun. Itu kita kena tahu. Jangan kata kita tak perlu tahu. Kita kena tahu semua sekali. Tapi dalam praktikalnya, dalam amalannya, buat semua sekali. Jangan bezakan. Okay? Itulah yang terbaik dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat kita, para sahabat Rasulullah SAW. Okey, yang ke-18, dalam hadis ini adanya ta'lim, pengajaran menggunakan percakapan dan perbuatan. Kan Osman dia buat apa? Dia ambil air sembahyang, dia ambil dia guna sampai habis. Kemudian dia pun sebut bahawa ini adalah yang Nabi SAW ajarkan. Dia bukannya ambil sembahyang, lepas tu dia terus sembahyang kan. Orang tengok tak punya pergi ni, tak tahu kan apa sebenarnya yang dia buat. Okay? So, itu adalah antara cara yang perlu ada dalam tarbiyah ataupun dalam pendidikan. Mesti ada, dia gunakan apa sahaja cara yang boleh menyampaikan maklumat dengan panca indera pengajian, dengan alat pengajian yang ada pada manusia. Alat pengajian yang ada pada manusia adalah innas sam'a wal basara kan wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Innas sam'a wal basara, Nabi tunjukkan innas sam'a, telinga dan basar. Ya, telinga mata, bukan telinga, pendengaran dan penglihatan, dan juga al-fuad. So, tiga benda ni adalah alat panca indera untuk pengajian. Okay, kalau kita dengar kan, tapi kita tak faham, tak jadi juga. Kalau kita tengok tapi tak dengar pun susah juga kan. Okay. Dan kalau kita faham sahaja tanpa mendengar dan melihat, macam mana? Kita faham sendiri lah kan apa yang jadi kena ada tiga-tiga sekali. Okay. Yang paling bin aqul walisan yasaul, dengan hati yang aqul, yang apa? Ini kata-kata Ibnu Abbas, dengan hati yang bijak dan lidah yang bertanya. Jadi, bila lidah tu bertanya, dia akan dengar kan, dia akan memerhatikan dan mendapat jawapan. Itu pendengaran dan pemerhatian dapat menyampaikan ilmu kepada hati. Okey. Yang ke-19, ada 23 ya, tak banyak. 19 ialah dia tuang apa yang telah kita sebut tadi, iaitu hadis ini tidak menunjukkan berapa kali madmadah dan istinsyaq.
ataupun hadis ini tidak menunjukkan madmadah, kumur-kumur dan istinsyak itu adakah dengan satu kali ambil ataupun dengan apa? Dengan cedok, adakah dengan satu cedok ataupun cedokan yang berbeza. Sebenarnya satu cedok tu untuk apa? Untuk mulut saja ke atau mulut dan hidung? Hadis ini tak ceritakan benda tu. Okay. Tetapi boleh kita faham perkara itu ataupun hukum-hukum dan istinsyak itu adalah dengan satu cedok sahaja. Okay. Daripada hadis ini juga, dan juga daripada hadis-hadis yang lain kita boleh faham perkara tersebut daripada hadis Abdullah bin Zaid yang kemudian nanti kita akan baca lah. Okay, so caranya ialah dengan mengambil satu kemudian dimasukkan ke mulut sedikit dan ke hidung, terus kita hisapkan dan kemudian buangkan ke mulutnya sekali. Okay. Yang 19-20 kan? 21 terus. Oh betul lah. 19 yang ke-20 Silap tulis kat sini. Yang ke-20 ialah istinsar, mengeluarkan air itu dibuat dengan tangan kiri. Okay. Maksudnya kita ambil air dengan tangan kanan kerana kita dalam membuat amalan ibadat digalakkan untuk buatnya dengan menggunakan tangan kanan tadi kan. So kita ambil tangan kanan dan kita istinsarkan dengan tangan kiri. Yang ke-20, 21 boleh meminta bantuan. Boleh meminta bantuan dalam membuat ibadat. Okay, dalam hadis ni boleh minta bantuan untuk minta orang bawa air. Kan? Maknanya asalnya ialah kita sendiri, kerja kita yang buat. Kita jangan kerja kita bagi kat orang. Kan? Okay? Jadi tapi di sini dibenarkan. Kalau nak buat ibadat kita dibenarkan untuk minta bantuan orang, tak ada masalah. Okay? Yang ke-23, yang ke-22, madmadah itu, hukum-hukum, okay, dalam bahasa Arab menunjukkan apa, membawa maksud hukum-hukum lah bahasa kita kan, iaitu menggerakkan air dalam mulut. Itulah kita kena buat, bukannya masukkan dan buang terus tak. Masukkan, gerakkan air itu, okay, dan kemudian dilepaskan ke mulut. Okay. Okay, saya rasa boleh kita tangguh dulu kat sini, insya-Allah. Kemudian kita akan sambungkan nanti pada kelas yang akan datang. Okay. Kalau ada soalan ke dalam beberapa minit boleh buat, insya-Allah. Ustaz, nak tanya topik boleh tak? Nak tanya luar topik? Luar topik. Boleh? Tanya luar topik boleh? Ada soalan nak tanya luar topik boleh? Ha? Yang dalam topik dulu lah. Dalam topik dulu? Okey, dalam topik dulu, silakan. Itu berduduk. Ya. Baik. Ya. Dia nak kita bincangkan. Nak? Kita sedang basuh muka, air terhenti. 20 minit dia pasang balik. Kembali kita nak ulang balik atau sambung je? Ulang balik atau bersambung aja? Berapa minit? 20 minit? 20 minit lah. 20 minit. Jadi kalau nak keluar daripada khilaf senang je ulang balik. Sudah. Kan? Ulang balik semula. Itu pembatal. Ya? Pembatalan dalam untuk tu. Wuduk ni tidak semestinya batal baru diulang. Yalah. Kan? So